Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kembali ke Google Meet Science pada minggu ini. Seperti yang saya katakan tadi, pada minggu lepas bilangan murid ada 23. Tapi pada hari ini baru ada 22. Sekejap, saya nampak ada pertambahan seorang lagi. Bukan, itu saya present, sorry. Okey, ada 22. Okey, jadi bermaksud bilangan murid semakin berkurang. Saya berharap dapatlah 23. Okey, Muhammad, selamat datang. Okey, cukup 23 orang. So ini bermaksud bilangan murid sama macam minggu lepas. Okey, boleh minggu depan. Okey, kalau boleh minggu depan saya berharap bilangan murid akan semakin bertambah. Okey, kalau tak tambah banyak, tambah sikit pun tak apalah. Okey, minggu lepas 23, minggu ni 23, minggu depan 24 ke, 25 ke, itu pun saya dah rasa sangat happy lah. Okey, lagi ramai lagi bagus. Walau bagaimanapun saya faham ada kekangan dalam kalangan ibu bapa yang mana mereka perlu bekerja dan sebagainya. Okey, Muhammad, saya dah ambil kelahiran. Okey, nama awak dia. Okey, di mana ibu bapa perlu bekerja dan sebagainya, adapun tiada peranti, tak ada masalah. Sebab itulah setiap kali Google Meet saya akan rekod Google Meet saya akan upload dalam YouTube saya. Kemal Hakim, selamat datang. 24 orang, okey, bertambah. Alhamdulillah. Selamat datang, Imal. Assalamualaikum. Ada. Okey, Iqmal, nama Iqmal ada. Okey, mana tadi? Siapa yang tak berkesempatan untuk join pada pagi ni, saya rekod Google Meet kita, kemudian saya akan uploadkan dalam YouTube saya. Nanti pada hujung minggu ke, siapa yang tak datang tu dia boleh tengok balik video-video perbincangan kita pada hari ini, pada minggu lepas dan sebagainya lah. Ataupun awak sendiri nak tengok balik, awak sendiri nak buat ulang kaji, awak nak tengok balik muka awak ada dekat internet kan, muka awak ada dalam YouTube, awak nak buat ulang kaji, awak boleh tengok dekat YouTube tu. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran sains kita. Pada minggu lepas kita telah pun masuk topik yang baru, iaitu topik haiwan, di mana kita telah belajar mengenai bahagian-bahagian tubuh haiwan. Okey, kita telah pun belajar mengenai bahagian tubuh haiwan. Itu yang kita belajar minggu lepas. Okey, saya nak awak ingat balik. Kita telah pun belajar mengenai beberapa bahagian tubuh haiwan, seperti yang pertama, kepak. Kita juga telah belajar kulit keras. Buaya mempunyai kulit keras. Kita juga telah belajar mengenai bahagian tubuh tanduk, sumbu, cengkerang, terima kasih, cengkerang. Kita juga telah belajar mengenai kepak, antena yang terdapat pada serangga, dan kita juga telah belajar mengenai sirip, sisik. Okey, itu yang kita belajar minggu lepas. Okey, lepas ni kita akan buat ulang kaji balik. Kita akan semak latihan yang saya beri pada hari Isnin. Tengok awak dapat ke tak dapat, adakah awak berjaya mencapai tahap penguasaan yang diperlukan. Okey, kemudian kita akan belajar pada hari ini, barulah kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita akan belajar untuk menghubung kait bahagian tubuh haiwan dan apakah kepentingannya. Okey, contohnya, sebagai contoh, kenapa burung ada kepak? Itu contohlah. Kan awak dah belajar burung ada kepak. Okey, burung, tak nampak skrin. Burung ada kepak. Okey, jadi apa pentingnya kepak ni kepada burung? Ataupun awak belajar serangga ada antena. Jadi apakah fungsi antena ini kepada serangga? Awak belajar buaya mempunyai kulit yang tebal, kulit yang keras, Okey, buaya mempunyai kulit yang keras. Jadi pada hari ini kita akan belajar kenapa buaya itu mempunyai kulit yang keras. Lagi, katak mempunyai kaki selaput renang. Okay, kita dah belajar minggu lepas. Katak mempunyai kaki selaput renang. Jadi pada hari ini kita akan belajar kenapa katak itu mempunyai kaki selaput renang. Apa kepentingan dia? Kenapa burung tak ada kaki selaput renang? Kenapa katak ada, burung tak ada? Lagi kemudian kita juga akan belajar tanduk,
cengkerang yang macam kawan awak kata tadi kan, ada haiwan ada cengkerang. Apa kegunaan cengkerang tu pada haiwan itu? Hari ni kita akan belajar. Okey, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, mari kita semak balik, ulang kaji balik latihan yang saya berikan pada hari Isnin, di mana latihan ini adalah mengenai latihan pada minggu lepas lah. Kita dah belajar bahagian tubuh haiwan kan. Mari kita tengok adakah awak dapat mencapai tahap penguasaan yang diperlukan. Okey, jadi awak boleh buka mic untuk awak jawab soalan. Okey, keluarkan latihan awak. Okey, keluarkan latihan, keluarkan pensel, pen. Kalau ada pen merah, tanda pakai pen merah. Kalau tak ada pen merah, pakai pen biru, pen hitam, pen hijau, pen pink. Kalau tak ada pen, pakai pensel pun boleh. Okey, sedia, ready? Okey, baik, sedia Okey, haiwan yang mengenai bahagian tubuh haiwan, padankan bahagian tubuh haiwan yang ditunjukkan dengan anak panah. Okey, haiwan yang pertama, berikan saya nama bagi haiwan ini. Apakah nama haiwan ini? Bukan itik. Bukan itik. Bukan itik. Ya, saya dengar sesuatu. Ya, angsa. Angsa, tahu angsa? Angsa tahu angsa. Okay, kalau siapa yang tengok angsa nanti awak tengok YouTube Tapi ini bukan itik, ini adalah angsa. Alright. Angsa. Bukan itik tu adalah angsa. Okay, angsa. Kalau tak pernah tengok angsa, nanti awak boleh tengok dekat YouTube. Awak type haiwan angsa. Awak type dekat YouTube Okay, baiklah. Awak tengok dekat panah pada angsa ni, dia tunjukkan pada bahagian yang ini. Apakah nama bahagian ini? Tepak. Tepak yang mana satu? Yang bawah. Okey. Saya ada satu peringatan. Masa nak bagi peringatan, saya nak mute kejap Saya nak bagi peringatan kejap. Okey, saya ada satu peringatan. Okey, ini awak tanya diri awak sendiri. Awak suka cantik ke awak suka buruk? Awak pilih, awak suka cantik ke awak suka buruk? Kalau awak suka cantik, gariskan pakai pembaris. Kalau awak suka buruk, tak tahulah kalau awak suka buruk kan. Ada orang dia suka buruk, tak apalah. Tapi kalau boleh saya nak awak buat cantik-cantik, awak pakai pembaris. Okey, sebab saya tak ada pembaris. Awak kena buat pakai pembaris. Padankan ni, gariskan ni pakai menggunakan pembaris. Okey. Baik. Okey, sekarang nombor 2. Apakah nama haiwan ini? Penyu. Penyu. Okey, penyu. Apa yang kali telefon kan? Ya Kita ni kejap. Okey. Okey, siapa yang menggunakan telefon, yang Google Meet menggunakan telefon, kalau awak tak nampak kecil sangat kan, awak boleh pinchkan dia, awak zoomkan dia macam awak menggambar. Okey, baiklah. Nah, haiwan nombor 2 bukan kura-kura, tapi dia ni adalah seperti kura-kura, tapi dia sebenarnya dia adalah penyu. Penyu di mana awak boleh jumpa penyu dekat mana? Awak jumpa penyu kat mana? Kat pantai. Kat pantai. Terima kasih. Nasib baik awak tak cakap saya jumpa penyu dalam telefon je. Nasib baik awak tak cakap macam tu. Okey, penyu duduknya di pantai. Okey, dekat pantai tempat dia bertelur. Lepas dia habis bertelur, dia akan balik ke dalam laut. Kesian penyu ni. Masa dia telur, dia tak boleh jumpa dah anak dia. Sebab dia akan telur dia dekat pantai. Kesian tak penyu? Kan? Dia bertelur dekat pantai, lepas tu dia tinggalkan telur dia masuk balik dalam laut. Anak dia akan membesar sendiri tanpa ibu dia. Kesian tak? Kesian kan? Kenapa? Sebab itu adalah cara mereka hidup. Kalau dia jaga dekat situ, macam mana dia nak bernafas? Okey. Baik. Bagi penyu, dia punya cengkerang dia. Dekat anak panah tu. Apa nama anak panah? Apakah nama bahagian tubuh yang terdapat pada anak panah yang ditunjukkan pada penyu itu? Ya, cengkerang. Saya dah beritahu jawapan. Dia dah beritahu jawapan dah. Alamak. Okey, cengkerang yang atas sekali Cengkerang. Okay. Pakai pembaris. Jangan lupa pakai pembaris. Baik, haiwan nombor 3. Apakah nama haiwan ini? Ikan. Ikan. Okay. Senang je ikan kan? Okay, jadi apakah
bahagian tubuh yang ditunjukkan pada anak panah ini? Ya, sirip. Betul. Sirip. Dan ada sirip. Ikan. Okey, nombor 4. Nombor 4 itu saya jawab haiwan apa sebab itu je siap. Ini bukan semut. Semut. Bukan semut. Serangga. Okey, serangga apa? Tapi dia bukan semut. Serangga. Kerengga. Serangga. Bukan kerangga kerengga. Kerengga. Siapa saya kerengga. K I ke R I N B G A bukan I. Okey, kerengga. Okey, bukan I tau. Kerengga. Very powerful. Tayo. Okey. Jadi anak panah yang tunjukkan pada kerengga ni, anak panah ni menunjukkan kepada bahagian apa? Semut. Okey, cuba awak semua buat macam ni, saya nak tengok. Cuba buat macam ni, saya nak tengok. Cuba awak naikkan awak punya kerengga. Naik dia awak. Ada yang tak buat, nampak ada yang tak buat. Buat kerengga awak, saya nak tengok. Show your teacher is asking you put up the antenna on the head. Ya, put up your antenna. Arif tak buat Arif. Ding 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 ding. Okey, dah. Okey, antena awak. Kemudian awak sebut mu. Itu haiwan lain. Itu bukan itu adalah itu. Okey, salah lah. Itu haiwan lain. Okey, baik. Kembali. Very powerful. Okay, watch. Very powerful. Okey, jadi jenis antena ni kita panggil dia apa? What do we call the antenna? Sesengut nombor 2. Okey, pakai pembaris. Okey, haiwan yang kelima. Haiwan yang kelima kita panggil dia sebagai Kambing. Kambing. yes, kambing. Itu nama dia. Okey, kambing. Okey. Kambing. Okey, kita semua tahu bahawa kambing, orang kata kambing dia selalu dia malas mandi pagi. Okey, orang kata kambing ni dia malas mandi pagi. Okey, jadi kalau awak malas mandi pagi, bermaksud awak juga adalah Kambing. okey, kambing malas mandi pagi. Tapi kalau kita malas mandi pagi, kita juga kita juga akan dipanggil sebagai apa? Kambing. Mandi kambing. Okey, jadi kalau siapa yang tak mandi pagi, dia macam kambing. Dia kawan dengan kambing. Jadi pagi-pagi kita perlulah mandi. Okey, bagi segarkan badan kita sebelum kita masuk kelas online. Okey, kita pagi-pagi kita mandi, kita sarapan. Okey. Kalau boleh kita buatlah senaman ringkas ke kan, bagi badan kita sihat. Sebab apa? Sebab bila kita duduk dekat rumah, kita tak banyak berjalan. Bila kita tak banyak berjalan, kemungkinan besar kita mungkin boleh sakit-sakit, demam dan sebagainya. Okey, kalau boleh awak buatlah lompat bintang ke, bagi keluar peluh. Okey. Baik, kambing. Dekat anak panah yang ditunjukkan pada kambing, yang dekat dia punya kepala pun macam ni juga. Kita panggil apa tu? Tanduk. Okey, tanduk. Tanduk. Okey, tapi ada seekor lagi haiwan di mana dia mempunyai benda dekat kepala juga. Tapi bukan macam ni, tapi dekat hidung dia ada benda tajam. Kita panggil haiwan apa tu? Badak sumbu. Yes, badak sumbu. Badak sumbu dekat hidung dia ada apa? Badak sumbu. Badak sumbu. Dekat hidung dia ada apa? Sumbu. Tanduk. Dekat badak sumbu tu kita panggil apa? Hidung tu. Ya, kita panggil sumbu. Okay. Sebab itulah kita panggil dia badak sumbu. Kalau ada tanduk, kita panggil dia badak tanduk.
tapi dia ada sumbu. Jadi kita panggil lah dia badak sumbu. Dia punya sumbu tu dia punya hidung. Okay, nanti awak akan tengok dekat video nanti. Apa sumbu dekat hidung dia tu. Okay, dan yang terakhir sekali buaya. Okay, buaya dekat dia punya anak ni, anak panah. Apakah bahagian tubuh bagi yes, kulit keras. Okay, bercakap mengenai buaya, ada tak siapa-siapa yang pada minggu lepas tak lupa saya tak ingat yang tengok video Facebook live Zoo Taiping di mana mereka menunjukkan buaya. Ada tengok tak? Siapa ada tengok? Cikgu awak ada bagi link kan? Dia kata okey siapa nak tengok buaya live boleh tengok dekat Facebook, dekat IG pun ada, dekat IG Zoo Taiping kan. Dia bawa kita tengok buaya pakai dia punya handphone. Ada siapa tengok? Ada. Ada. Okey, kalau siapa yang tak tengok, saya nak ceritakan sikit apa yang berlaku pada hari itu. Okey. Ini saya ceritalah siapa yang tak tengok lah kan, siapa yang terlepas saya cerita balik. Okey, pada hari Sabtu yang lepas ada pekerja ataupun staf Zoo Taiping. Sekejap saya cerita sekejap. Kalau saya cerita, bila saya mula cerita, saya takkan berhenti. Okey, nanti awak suruh saya berhenti. Okey. Pada hari Sabtu atau Ahad minggu lepas, ada staff dekat Zoo Taiping ni lah, dia buat Facebook live. Okey, dia rakam pakai handphone dia tu. Ni handphone je ni. Handphone je ni dia rakam. Okey, dia bawa kita jalan dekat Zoo Taiping tu dekat bahagian buaya. Okey, dia nak tunjuk macam mana mereka bagi buaya makan kan. Ada yang pakai mereka pakai apa? Mereka pakai kayu tu, dekat kayu tu ada dicangkupkan ayam. Okey. Tapi ada satu insiden di mana pekerja ataupun zookeeper tu, yang penjaga zoo tu, masa dia nak bagi makan buaya tu kan, dia main acah-acah. Dia nak bagi, tak nak bagi, dia nak bagi, tak nak bagi. Jadi buaya tu pun macam merajuk dengan dia. Okey, bila pekerja zoo tu dia acah-acahkan buaya tu, jadi orang yang tengok tu pun marahlah. Dia kata, kenapa kamu buat buaya itu macam tu? Kenapa kamu nak bagi makan tapi kamu acah-acah dia? Kenapa kamu buat dia macam tu? Dia dah lah tengah lapar. Okey, orang marah dekat penjaga zoo tu. Okey, jadi lepas dia orang marah tu kan, doktor tu, ada doktor pekerja dekat zoo tu juga, dia punya penyelia je lah. Okey, doktor yang menjaga haiwan-haiwan dekat sana, dia pun cakap lah, okey, kenapa kita perlu mengacah-acah buaya tu supaya dia, sebelum dia makan, supaya buaya ni dapat merangsang dia punya insting dia untuk memburu. Okey, seperti mana yang kita tahu, buaya merupakan haiwan yang ganas. Okey, kalau awak jumpa buaya, cepat-cepat lari. Okey, janganlah awak pergi lawan dengan buaya tu. Sebab apa? Kulit dia keras. Kulit awak lembut. Jadi kalau awak jumpa buaya, lari sebab buaya ni ganas. Okey, buaya ni sebenarnya adalah seekor yang ganas dan dia suka memburu. Sebab memang dia dilahirkan sebegitu. Macam kita semua dilahirkan handsome. Buaya pula dilahirkan ganas. Okey, di mana dia akan memburu untuk makan. Tapi sebabkan dia duduk dalam zoo, dia jadi malas. Hari-hari ada orang bagi makan, tak payahlah aku memburu, hari-hari ada orang bagi aku makan. Bila dia malas, lama-lama nanti dia lembik, sakit, dan lama-kelamaan mati. Jadi untuk bagikan dia sihatlah sikit, bagi dia ada rasa nak memburu kan, dia acah-acah. So nanti dia akan lompat-lompatlah makan. Dia akan lompat makan, makan. Supaya dapat merangsang dia punya naluri memburu dia tu. Bukan saja-saja. Okey, orang yang jaga dekat zoo tu bukan saja-saja. Okey, jadi kalau siapa yang berminat nak jadi doktor dekat zoo tu, awak boleh belajar pandai-pandai. Okey, nanti bila dah besar nanti awak pilih untuk jadi veterina, doktor sebagai doktor haiwan. Okey, awak boleh tengok, awak tengok je haiwan ni, dah tahu dah ni sakit. Dah tahu dah ni sakit apa. Dah tahu dah ni sakit apa. Okey, yang penting kita perlu belajar. Walaupun nanti ada orang kata tak payah belajar lah, main game je lah, boleh jadi kaya. Betul, main game boleh jadi kaya, tapi sampai bila kita nak mampu untuk menjadi kaya? Kalau awak main game saja boleh jadi kaya, hari ni mungkin awak akan menang. Aku menang main game, aku dapat duit banyak. Tapi minggu depan awak main lagi, aku kalah lah, tak dapat duit lah minggu ni, bulan ni. Macam mana? Jadi saya sarankan awak kalau nak bermain game, boleh.
tapi jadikannya sebagai awak punya hobi semata-mata. Okey, yang penting awak kejar dulu cita-cita awak, nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi cikgu ke, terpulang pada awak. Tapi yang penting mesti ada pekerjaan yang tetap. Okey, cukup ceramah setakat itu. Selesailah latihan ataupun ulang gaji untuk topik minggu lepas. Okey, kita baru nak masuk topik minggu ni. Baru nak masuk. Okey. Seperti mana yang saya katakan tadi, pada minggu ini kita akan belajar mengenai apakah kepentingan. Okey, kalau macam penyu ni kan, kenapa penyu ada cengkerang? Apa pentingnya cengkerang pada penyu? Kalau macam buaya, kenapa buaya ada kulit keras? Apa pentingnya? Kita akan belajar pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak tengok ada orang baru masuk tadi. Okey, selamat datang Alia. Selamat datang Nur Nafisa. Kan? Nur Nafisa baru masuk kan? Lindungi diri. Oh, dah ada orang jawab. Terima kasih. Nur Nafisa. Ya, buaya punya kulit keras tu untuk melindungi diri dia. Okey, nanti kita akan tengok dalam video Nur Nafisa, selamat datang. Ada 25 orang. Alhamdulillah, ramai juga. Kalau boleh minggu depan saya nak 30 tau. Sekurang-kurangnya 30. Okey. Okey, pada hari ini kita akan belajar. Nanti bilang lagi pula. Okey, kita akan belajar apakah kepentingan tubuh badan haiwan, apakah kepentingan tubuh badan itu kepada haiwan itu. Okey, sebelum kita tengok buku teks, mari kita tengok video dahulu. Okey, tengok video dulu. Kepentingan bahagian tubuh haiwan. Setiap bahagian tubuh haiwan mempunyai fungsi yang tersendiri. Bahagian tubuh amat penting untuk haiwan tersebut. Buaya mempunyai kulit keras untuk mempertahankan dirinya. Okey, ini yang tadi saya tanya tadi kan dan kawan awak dah jawab. Tadi Muiz dah jawab. Okey, tadi masa latihan awak buat latihan tadi, awak kata buaya mempunyai kulit yang keras. Okey, saya tanya kenapa? Kemudian Muiz jawab tadi, untuk mempertahankan diri. Ini tadi betul lah. Okey, kulit keras yang terdapat pada buaya digunakan untuk mempertahankan diri buaya tersebut. Contohnya kalau ada haiwan lain yang datang dekat dia, nak kacau dia ataupun nak gigit dia, bila haiwan tersebut gigit dia badan dia, gigi haiwan tu pun patah. Sebab apa? Sebab kulit buaya ni dia terlalu keras. Okey, bila dia gigit, patah gigi dia. Lagi keras daripada gigi dia tu. Itulah fungsi kulit keras yang terdapat pada buaya untuk mempertahankan diri mereka. Selain itu, buaya dan katak mempunyai kaki selaput renang untuk berenang. Okey, selain daripada itu, buaya dan katak juga mempunyai kaki selaput renang yang digunakan untuk berenang. Bila dalam air, mereka boleh berenang dengan laju, dengan lancar. Tidak perlu lagi dia nak pakai pelampung ke dan sebagainya. Sebab itulah kalau awak pernah tengok orang yang pergi scuba diving, dia ada kasut khas dia tu macam kaki selaput renang untuk memudahkan dia berenanglah dalam air. Cuba awak ingat balik minggu lepas dekat buku teks awak ada satu lagi contoh haiwan lain di mana haiwan tersebut juga mempunyai kaki selaput renang. Apakah haiwan itu? Apa lagi haiwan lain yang mempunyai kaki selaput renang? Cuba ingat balik. Minggu depan kita ada belajar haiwan lain yang ada kaki selaput renang. Haiwan apa? Ya, betul, itik. Terima kasih. Itik juga mempunyai kaki selaput renang yang membolehkan katak. Ini katak dah ada. Okay, saya tanya haiwan lain. Okay, itik. Okay, itik juga kaki selaput renang untuk membolehkan mereka berenang di dalam air. Okey, mari kita teruskan. Buaya juga mempunyai ekor sama seperti ikan untuk membantunya memandu arah. Okey, jadi ekor yang terdapat pada buaya dan juga ikan, ini untuk haiwan yang hidup dalam air tau. Okey, buaya dan ikan yang mempunyai ekor, dia membolehkan haiwan tersebut untuk memandu arah dengan mudah. Kalau tak ada ekor,
bila haiwan tu dia nak berenang ke depan kan, dia terkonar pula dia pergi tempat lain. Dia nak pergi depan tapi dia terkonar pergi tempat lain. Sebab apa? Tak ada ekor untuk dia memandu arah. Itu pun penting juga. Sebab itulah haiwan seperti buaya dan ikan yang hidup di dalam air, mereka mempunyai ekor untuk mereka memandu ketika mereka berenang. Nak pergi Johor, tiba-tiba terkonar pergi Kedah contohnya lah. Itu contoh. Okey, mari kita teruskan. Selain ekor, ikan mempunyai sirip untuk berenang. Okey, ikan juga mempunyai sirip ni, bahagian ini kan. Bahagian sirip ni untuk membolehkan mereka berenang dengan mudah. Okey, saya tunjukkan contoh kalau mereka tak ada sirip, mereka akan berenang macam ni. Kalau ikan yang biasa, mereka akan berenang macam ni. Normal lah, ikan yang normal berenang macam ni. Tapi kalau ikan yang tak ada sirip, mereka akan berenang macam ni. Macam ni. Pening kepala mereka bila berenang. Sebab apa? Tak ada sirip tu untuk stabilkan badan dia. Okey, kalau tak ada sirip, badan dia tak stabil bila berenang, dia macam ni. Kiri kanan pula. Pening dia. Pening. Okey, jadi sirip digunakan untuk ikan untuk berenang. Okey, mari kita teruskan. Kambing mempunyai tanduk dan badak sumbu mempunyai sumbu. Ia membantu untuk mempertahankan dirinya. Okey, jadi kambing dan sumbu yang saya cerita tadi, badak sumbu jadah sumbu, kambing jadah tanduk, digunakan untuk mempertahankan diri mereka. Okey, selalunya haiwan-haiwan ni dia selalu diburu. Sebab apa? Sebab mereka ni merupakan makanan bagi haiwan lain. Sebab itulah mereka ada senjata. Nampak? Mereka ada senjata seperti tanduk. Lepas tu Tuhan ciptakan mereka ada tanduk, ada sumbu supaya mereka dapat melindungi diri mereka. Menggunakan tanduk tu. Tanduk tu tajam lah. Tajam dan keras. Tapi yang sedihnya, pemburu haram mereka selalu memburu sumbu ni. Saya pun tak tahu kenapa mereka suka buru sumbu ni. Katanya untuk perhiasan. Semata-mata untuk perhiasan. Mereka bunuh badak sumbu ni, mereka ambil sumbu ni. Siapa yang membunuh badak sumbu boleh ditangkap dan dipenjarakan kalau awak nak tahu. Okey, mari kita teruskan. Akhir sekali, haiwan seperti rama-rama dan juga burung mempunyai kepak untuk membantunya terbang. Okey, dan rama-rama dan burung mereka mempunyai kepak membantu mereka untuk terbang. Okey. Kalau macam kita, kenapa kita tak ada kepak? Sebab kita ada kaki, kita boleh jalan. Kalau macam mereka mempunyai kepak untuk mereka terbang. Okey, soalan saya. Siapa boleh jawab? Ayam ada kepak tapi kenapa tak boleh terbang? Kenapa? Siapa tahu? Why ayam got kepak but cannot fly? Sebab dia ada kaki. Kepak ada Burung pun ada kaki. Burung pun ada kaki. Abang berat. Sebab dia punya kepak kecil. Kepak dia besar. Awak pergi KFC minta kepak ayam besar. Sebab apa? Sebab ada murid jawab tadi. Sebab dia apa? Kepak dia kecil. Kan. Sebab dia berat. Ayam tu berat. Badan dia berat, badan dia besar. Jadi kepak dia tu tak mampu untuk membolehkan dia terbang. Tapi kalau ayam boleh terbang, maksudnya tak adalah KFC. Awak nak makan KFC ke tak? Kalau nak makan KFC, ayam tak boleh terbang. Apa? Bila ayam terbang, tak adalah KFC. Sebab macam burung lah, burung kan dia terbang kan. Boleh ke kita nak tangkap burung dengan mudah? Susah nak tangkap burung. Sebab apa? Dia boleh terbang-terbang. Sama juga macam ayam. Kalau ayam dia boleh terbang, macam mana kita nak tangkap ayam tu? Tak adalah KFC. Makan ikan je kita. Ikan fried. Kentucky fried fish. Tak ada dah ayam. Kentucky Fried Chicken. Kita tak boleh terbang. Jadi kalau boleh, ayam tak boleh terbang. Jangan bagi ayam terbang. Nanti tak boleh makan ayam. Okey, mari kita teruskan.
Okey, jadi ini adalah kesimpulan bagi video yang telah kita lihat tadi, di mana dia mengatakan bahawa ini adalah beberapa contoh bahagian-bahagian tubuh haiwan dan kepentingan mereka. Tadi kulit keras, kita tengok haiwan seperti buaya yang mempunyai kulit keras digunakan untuk melindungi diri mereka. Okey, buaya pun ada musuh juga. Musuh dia haiwan lain lah, contohnya seperti ular kan, contohnya ular. Ular datang nak kacau dia, nak gaduh dengan dia. Ular pun gigitlah dia. Tapi tiba-tiba gigi dia yang patah. Sebab apa? Kulit buaya ni keras. Kemudian yang kedua, kaki selaput renang untuk berenang. Haiwan seperti buaya, haiwan seperti itik, haiwan seperti katak, mereka mempunyai kaki selaput renang untuk memudahkan mereka berenang di dalam air. Okey, sebab itulah kita tak ada kaki macam tu, sebab kita jalan kat darat. Haiwan yang ada kaki tapi duduk dalam air, mereka ada kaki selaput renang. Okey, yang ketiga, ekor untuk memandu arah. Tadi saya dah tunjuk. Okey, ni ikan tu dia nak pergi straight. Tapi kalau dia tak ada ekor, dia pergi kona-kona simpang siur macam tu. Pening dia. Sebab apa tak ada ekor untuk dia memandu arah dia straight. Sebab tu kalau kapal terbang pun awak nampak dia macam bentuk ekor je kan kapal terbang. Kalau tak nanti kapal terbang tu pun kona-kona juga. Sebab tu dia kena ada ekor dia tu, kapal terbang lah. Okey, sama juga macam ikan kan. Okey, seterusnya. Sirip untuk berenang. Sirip yang tadi yang dekat bahagian atas ikan tu. Yang macam ikan jaws tadi, dekat bahagian atas dia tu. Kalau tak ada sirip, ikan tu bila dia berenang, dia pusing-pusing macam ni lah. Berenang macam tu, pening ikan tu, tak boleh nak berenang dengan elok. Okey, dan seterusnya, tanduk dan sumbu. Okey, tanduk dan sumbu seperti kambing tadi dan juga badak sumbu, mereka ada sesuatu dekat kepala mereka. Apabila ada musuh lain datang, dia boleh tanduk dia boleh tanduk musuh dia tu. Jadi musuh dia pun larilah pergi tempat lain untuk mempertahankan diri dia. Okey, dan yang terakhir, kepak untuk membantu haiwan terbang. Rama-rama dan juga burung, mereka mempunyai kepak untuk membantu mereka terbang. Kalau mereka jalan kaki, hari ini sampai tahun depan pun tak sampai-sampai lagi tempat mereka tu. Jadi mereka ada kepak untuk membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan, untuk memberikan makan kepada anak-anak mereka, untuk membuat sarang dan sebagainya. Okey. Selesai video, mari kita lihat kepada buku teks awak di muka surat 46. Okey, sila buka buku teks awak muka surat 46. Okey, thank you kepada yang dah buka, bagus. Okey, mari kita teruskan. Okey, baik, kepentingan bahagian tubuh. Ini adalah beberapa ekor haiwan yang mana kita dah tengok dalam video tadi. Okey, kepentingan bahagian tubuh. Setiap bahagian tubuh haiwan mempunyai fungsinya. Bahagian tubuh amat penting untuk haiwan tersebut. Okey, macam tadi buaya tadi kan. Buaya tadi kita tahu ada kulit keras, ada ekor, lepas tu kaki dia ada selaput renang. Orang nampak buaya ni, tak garang tu. Tak nampak macam ganas tu. Ada ke orang bela buaya? Tengok pun tahu ganas kan? Ganas. Okey, kulit keras untuk mempertahankan diri. Awak tengok kulit dia pun awak tahu, ni kulit keras ni. Awak sebat dia pun tak sakit dia. Sebab kulit dia keras. Untuk dia mempertahankan diri dia. Okey, kemudian kaki selaput renang. Okey, kaki selaput renang itu macam katak ni. Ni contoh dia. Bila dia bukakan dia punya jari kaki dia tu, kita akan nampak macam ada selaput-selaput tu. Kita panggil dia sebagai selaput renang untuk memudahkan mereka berenang di dalam air. Okey, ini kita semua tahulah. Ikan kan, ikan ada sirip, kat atas ni ada sisir dan juga ekor. Okey, untuk membolehkan mereka berenang dengan mudah. Okey, sirip tu untuk dia memandu dia, ekor dia untuk memandu, sirip tu untuk memudahkan mereka berenang. Okey, kemudian tadi dalam contoh video tadi ada kambing, tapi ni contoh lain pula, kerbau pula. Okey, kerbau. Kerbau ni nampak tanduk dia tu. Wih, tajam. Janganlah awak pergi main-main dekat kerbau tu. Okey, kalau lebih-lebih lagi lah, ini orang kata lah. Saya tak tahulah betul tak betul. Orang kata kalau pakai baju warna merah, nanti lagilah dia serang awak. Okey, jadi kalau awak tahu awak pakai baju merah, jangan pergi dekat dengan kerbau. Ataupun awak tak payahlah pergi dekat dengan kerbau. Buat apa awak nak pergi dekat kat kerbau? Kan? Awak nak kacau dia ke? Tak payah.
Biar jadi hidup dia sendiri. Awak tak payah kacau orang. Orang tak kacau awak, awak tak kacau orang. Okey. Nampak ada tanduk. Ni kalau siapa yang tak pernah tengok, inilah dia badak sumbu. Badak sumbu dia seperti yang saya katakan, mereka mempunyai sumbu dekat dia punya hidung dia ni. Itulah saya kata, saya pun tak tahu kenapa manusia suka bunuh dia. Ya saya. Saya pernah nampak kerbau tanduk orang. Uish. Awak pernah nampak? Kenapa kerbau tu tanduk orang tu? Dia kacau ke? Jadi kesimpulannya jangan kacau haiwan. Haiwan tu tak kacau awak, awak jangan kacau dia. Kalau awak tak suka orang kacau awak kan, awak jangan kacau orang lain. Itu kesimpulan dia. Kalau awak kacau orang lain, nanti awak yang dapat nahasnya kan. Ya. Okey, ini seperti yang saya ceritakan. Saya pun tak tahu kenapa manusia suka sangat kumpul sumbu ini. Tak tahulah untuk apa, tapi kalau awak tengok kan macam apa yang cantik sangat kan. Sebab orang bunuh sumbu ni memang dia ambil sumbu je ni. Dia nak sumbu je. Okey, bila takkanlah kita pergi dekat takkan je. Kenapa dia nak sumbu? Cikgu, sumbu orang nak ambil buat apa? Itu saya nak cerita ni. Okey, kenapa orang nak ambil sumbu tu kan? Sebab kita tengok pun nampak macam apa yang cantiknya kan. Tapi ini betul, orang ambil sumbu yang dekat badak sumbu ni untuk dia buat perhiasan. Saya pun tak tahu apa yang cantiknya perhiasan pada badak sumbu ni. Tapi takkanlah kita pergi dekat sumbu tu. Cuba awak bayangkan seorang pemburu haram ni, pemburu ni dia nak ambil sumbu tu kan. Dia jumpa badak sumbu. Takkan dia nak minta senang-senang je, bagi sini sumbu kau. Mesti dia kena bunuh dulu sumbu ni. Baru dia dah dapat sumbu dia tu. Takkanlah dia nak bagi je macam tu. Dia kena bunuh sumbu tu. Nak dia punya tanduk, nak sumbu je. Tapi satu haiwan yang mati. Sebab apa? Dia nak ambil sumbu semata-mata. Yang lain ni buat apa? Yang lain ni tinggal di tepi jalan. Habis mereput macam tu. Nampak jahat tak jahat manusia ni. Jadi awak besar-besar nanti jangan jadi macam tu. Okey? Jangan jadi manusia yang jahat. Kita jadi manusia yang baik sahaja. Okey. Ya saya. Saya besar-besar saya nak jadi doktor haiwan. Okey, bagus. Awak akan melihat darah-darah haiwan. Boleh tengok darah-darah haiwan? Boleh? Okey, kalau boleh bagus. Awak lipas boleh tengok? Lipas? Tak boleh macam mana? Tikus boleh tengok? Itu saya nak tanya. Ya saya. Gajah ke rasking? Gading gajah? Gajah lembu. Gading gajah pun orang ambil juga. Betul. Gading gajah pun orang ambil juga. Nak buat perhiasan juga. Dia kena bunuh juga gajah tu. Jahat betul orang kan, manusia zaman sekarang ni. Betul tak? Jahat. Betul dia nak bunuh. Okay, jadi kita tanamkan dalam diri kita, jangan bunuh haiwan. Jangan bunuh haiwan. Tapi kalau untuk makan boleh lah. Kan? Takkan awak nak makan sayur semata-mata kan. Kita juga memerlukan protein, karbohidrat dan sebagainya. Okey, tapi ni yang haiwan-haiwan yang terancam ni. Macam badak sumbu ni haiwan terancam. Kalau kita bunuh dia, kalau kita selalu bunuh dia, lama kelamaan badak sumbu dah tak ada dalam dunia ni. Dah tak wujud. Nanti bila awak dah besar nanti, awak nak tunjukkan anak-anak awak. Pandak sumbu Anak. kulit keras ke? Badak sumbu kulit keras ke? Nampak macam kulit keras kan? Kalau tengok dalam video, dalam gambar ni kan, nampak macam kulit keras kan? Ya. Tak apa, nanti saya confirmkan balik. Nanti saya buat kajian dulu. Saya tengok dekat History Channel ke Discovery Channel ke kan. Saya buat kajian sikit, nanti saya beritahu awak balik Okay? Alright. Ya, kalau siapa yang ada soalan yang angkat tangan tu, boleh? Setakat ni. Okay, kalau tak ada kita teruskan. Saya tengah kejar masa, sebenarnya saya ada kelalaian. Okay, kita teruskan. Tanduk dan sumbu membantu haiwan ini mempertahankan diri. Okey, raba-raba dan burung tadi kepak untuk membantu haiwan ini untuk terbang. Okey. Terbang. Okey, Badi jawab. Namakan bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan berikut. Awak tengok dekat gambar yang warna oranye ni. Nyatakan fungsi bahagian itu. Yang pertama, lebah. Lebah ada kepak. Dan juga lebah God. Kepak. Dan juga cuba awak tengok dekat kepala dia tu ada apa? Sesungut. Okey, sesungut. Okey, soalan saya, apakah fungsi sesungut itu? Apa fungsi dia sesungut tu? Kenapa ada haiwan yang ada sesungut? What? Macam apa pun ada sesungut. Kenapa? Rasa je
Okey, kalau awak nak tahu haiwan-haiwan yang mempunyai sesungut ni kan, contohnya macam lebah kan. Lebah ni dia ada sesungut yang digunakan, okey, lebah ni yang ada sesungut dekat lebah ni dia digunakan untuk dia menghidu bunga-bunga yang wangi. Kan lebah kan suka pergi dekat bunga yang wangi kan untuk dia dapatkan madu. Jadi dia menggunakan antena dia tu untuk menghidu bunga-bunga yang wangi. Itu kalau lebah. Tapi kalau semut pula, semut pun ada antena juga. Semut pun ada antena. Antena semut tu digunakan untuk dia berhubung ataupun berkomunikasi dengan haiwan-haiwan yang lain. Okey, untuk berkomunikasi dengan semut yang lain. Touch ini, right? Contohnya, kalau ada semut tu, dia pergi jalan-jalan, dia jumpa kawan dia pun langgarkan sesemut dia dengan kawan dia tu. Okay, jadi kawan dia satu lagi pun, okey, kat sana ada makanan ni. Okey, nanti dia pergi. Dia tak boleh cakap. Kalau awak nampak semut bercakap, awak larilah laju-laju. Bukan semut lah tu, itu hantu lah tu. Okey, semut dia tak boleh bercakap, jadi mereka berkomunikasi melalui sesengut mereka. Kalau rama-rama ni pula, ada sesengut ni pula digunakan untuk mereka menghidu jugalah. Menghidu bunga yang wangi-wangi untuk mereka dapatkan makanan. Okey. Kemudian ini baru itik, tadi angsa kan. Ini itik. Okey, ini adalah itik. Tengok haiwan yang tengah-tengah ni itik. Kita tahu itik ada kaki selaput renang, tapi satu lagi. Cuba awak tengok dekat dia punya apa ni. Kita bagi bahagian apa ni? Paruh. Paruh. Okey, paruh yang terdapat pada itik. Okey, paruh yang terdapat pada itik ni, kenapa itik mempunyai paruh sedemikian? Kenapa? Siapa tahu? Makan. Untuk memudahkan mereka makan, untuk memudahkan mereka minum dan sebagainya. Sama juga seperti burung. Burung pun ada paruh juga. Nampak? Burung pun ada paruh. Okey. Untuk memudahkan mereka makan, untuk memudahkan mereka minum. Okay, dan yang terakhir sekali, ini adalah kambing. Okey, kambing di mana kambing yang malas mandi pagi. Okay, kalau awak semua kalau malas mandi pagi pun awak semua boleh dikatakan sebagai kambing jugalah, kawan-kawan kambing sebab awak malas mandi pagi. Okey, jadi mandilah pagi. Okey, pagi-pagi bangun awal, mandi pagi, sarapan, baru awak masuk kelas online Google Meet. Okey, tengok pada kambing ni. Tengok dia punya tanduk dia. I think it's Nampak dia nampak macam kecil je kan, tapi bila dia semakin lama semakin besar, dia akan makin lama makin besar. Okey. Soalan saya, apakah fungsi tanduk kambing ini? Kenapa kambing ni mempunyai tanduk? Apakah fungsi dia? Siapa boleh jawab? Why the kambing dah tanduk? Untuk what? Kenapa kambing mempunyai tanduk? Yalah. Okey, untuk berlawan dengan musuh dia. Okey, untuk melindungi diri mereka daripada musuh. Untuk melindungi diri mereka daripada musuh. Mempertahankan diri mereka daripada musuh. Okey, itu kambing. Okey, itu kambing. Sebab itulah dia ada tanduk. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita sebagai manusia, kenapa kita tak ada tanduk? You don't have tanduk. Tahu. Kita ada kambing mana telinga? Kita manusia. Kita, kenapa kita tak ada tanduk? Tahu. Tangan untuk pertahankan diri. Sebab manusia. Sebab kita manusia. Ya, betul, sebab manusia kita ada akal. Kita ada akal. Kalau macam kambing, dia tak ada akal sebab dia haiwan. Bila dia jumpa musuh, dia tanduk musuh dia. Kalau macam kita ada akal, kita ada fikiran. Kalau kita jumpa musuh ataupun kita jumpa orang yang jahat, kita jangan pergi lawan dia. Okay? Jangan pergi lawan. Awak jerit kuat-kuat ataupun awak lari. Okey? Ataupun awak jumpa dengan kawan-kawan awak, kenapa awak nak kena berlawan-lawan? Tak payah berlawan-lawan. Kita ada akal. Jangan berlawan. Okey, jumpa orang jahat, lari ataupun jerit. When you see bad people like that, you run away. Itu beza kita dengan haiwan. Kita ada akal fikiran kita. Kita boleh fikir mana baik, mana buruk dia. Haiwan dia tak ada akal. Jadi dia jumpa musuh, dia tanduk. Jumpa musuh tanduk. Ada satu video saya tengok dekat Facebook. Kambing ni kan. Sebenarnya dia tengah tengok dia punya reflection. Bahasa Melayu dia punya
Pantulan dia dekat kereta. Ada satu kereta ni, kereta ni dia berkilat. Okay, bila kereta tu berkilat, bila kita duduk kat depan kereta tu, kita boleh nampak macam cermin. Kita boleh nampak diri kita dalam dekat kereta tu. Jadi kambing ni dia nampak macam ada kambing lain dekat kereta tu sebab dia kan macam cermin. Dia seolah-olah dia nampak kambing lain dekat kereta tu. Jadi dia nampak, ini musuh ni. Dia pun tanduk. Rupanya dia tanduk kereta tu. Habis rosak kereta tu. Itu video saya tengok dekat Facebook. Okey, itulah maksud saya. Itulah kesimpulannya di mana haiwan ni dia tak ada akal. Bila dia jumpa musuh je dia terus tanduk. Jumpa musuh terus tanduk. Tapi kalau kita manusia, kita ada akal. Kita yang pertama jangan bermusuh. Tidak perlu bermusuh. Kita tidak perlu bermusuh. Kita berkawan dengan semua orang. Kita buat baik dengan semua orang. Orang lain pun akan berbuat baik dengan kita. Dan yang ketiga, kalau kita terjumpa dengan orang yang jahat, kita janganlah pergi berlawan dengan mereka. Kita lari kuat-kuat ataupun kita jerit kuat-kuat. Kita lari laju, jerit kuat-kuat. Itulah dia kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini. Haiwan dia tak ada akal, manusia dia ada akal. Sebab itulah kita sebagai ketua dekat bumi ni kan, kita yang tentukan macam mana kita nak hidup. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya nak buat kesimpulan sedikit. Okay, pada hari ini, pada minggu lepas kita telah pun belajar bahagian-bahagian tubuh haiwan di mana kita telah belajar ada tanduk, ada kaki selaput renang, ada kulit keras, ada kepak dan sebagainya. Dan pada hari ini kita dah belajar kepak gunanya untuk apa, paruh digunakan untuk apa, semua digunakan untuk apa, cengkerang digunakan untuk apa. Itu yang telah pun kita belajar pada hari ini. Okey. Itu saja untuk hari ini. Saya buka kepada soalan, siapa yang ada soalan. Cikgu, kenapa Ya. orang bunuh sumbu? Okey. Barak sumbu. Orang bunuh balak sumbu sebab dia nak ambil yang tadi tu. Dia nak ambil dia punya dekat hidung tu. Padat tu rasa. Padat. Nanti saya confirm balik. Nanti saya tengok balik dekat Discovery Channel Nanti saya confirm balik. Mana sumbu tadi? Cikgu boleh Encik boleh terbang tak? Okey, ni sumbu ni orang bunuh untuk dapat ni saja. Padahal ni dia tak nak. Dia nak ni je. Saya pun tak tahu apa yang cantiknya. Itu saya tak tahu. Orang jahat memang dia pelik sikit kan orang jahat. Nama pun orang jahat kan. Okey. Lagi soalan lain? Cikgu Encik boleh terbang tak? Apa itik? Apa? Encik boleh terbang tak? Itik pun sama macam ayam. Dia boleh terbang tapi kejap-kejap je. Angsa pun sama ke? Siapa je? Angsa. Angsa pun sama juga. Angsa pun sama juga. Dia boleh terbang kejap-kejap je. Kalau bangau boleh terbang jauh macam burung. Apa pun burung bangau kan. Okey. Lain soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan, saya boleh endkan Google Meet kita. Kita sambung minggu depan. Boleh, kalau siapa ada soalan lagi, awak boleh PM saya. Kalau saya tak reply, awak spam je saya banyak-banyak. Kadang-kadang saya terlepas pandang. Terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan. Baru